Assalamualaikum dan salam sejahtera yang kami hormati dan kasihi Tuan Pensyarah kami, Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali. Kami akan membentangkan tajuk tugasan kami bagi subjek Teori dan Kritikan Kesusasteraan BSS 3033 berkenaan teori takmilah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu Nurul Tasni binti Azman, Nur Eliana binti Muhammad Noor dan saya Nur Fatihah binti Mat Noor. Apa itu teori takmilah? Teori takmilah merupakan sebuah teori sastra Islam yang telah digagaskan oleh Syafi'i Abu Bakar. Pendekatan takmilah juga dikenali sebagai pendekatan kesempurnaan. Bagi takmilah, keindahan yang wujud semestinya terbatas kepada makna luaran dan berakhir pada tafsiran yang diberikan oleh manusia, tetapi pertalian dengan keindahan hakiki yang menjadi salah satu sifat Allah. Berikut di sebelah kanan, kami telah paparkan pengasas kepada teori takmilah iaitu Syafi'i Abu Bakar. Selain itu, sedikit latar belakang berkenaan dengan teori takmilah ini. Yang pertama, teori takmilah berasal daripada kata akar kamal yang berhubungan dengan tajmilah dan jamal. Yang kedua, perkataan ini juga merujuk kata takmilah iaitu istilah Arab yang bermaksud penyempurnaan. Dan yang ketiga, takmilah muncul sebagai satu pendekatan tauhid untuk memaknakan teks dan mengangkat darjatnya di sisi Islam. Di samping itu, penyataan masalah mengapa teori takmilah ini penting untuk kami kaji. Antaranya adalah untuk menghasilkan karya-karya sastra Islam sebagai kerangka pendekatan dengan melihat ketujuh-tujuh prinsip yang dikemukakan oleh Syafi'i Abu Bakar. Umum mengetahui bahawa kelahiran teori takmilah adalah hasil pemantapan pembicaraan sastra Islam yang dibuktikan dengan terhasilnya berbagai genre Islam. Seterusnya, ia diperlukan untuk tujuan penganalisisan terhadap teks sastra yang terdiri daripada puisi, cerpen, novel atau drama untuk melihat sejauh mana sesebuah karya sastra itu dapat dikategorikan sebagai sastra Islam melalui pendekatan takmilah. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan objektif kajian. Terdapat 7 objektif kajian yang telah kami usulkan dalam kajian kami. Yang pertama adalah mengenal pasti prinsip ketuhanan yang bersifat kamal. Yang kedua, mengkaji prinsip kerasulan yang bersifat insan kamil. Yang ketiga, menghuraikan prinsip keislaman yang bersifat akmal. Yang keempat, menjelaskan prinsip ilmu dengan sastra yang bersifat takamul. Yang kelima adalah untuk menerangkan prinsip sastra yang bercirikan keindahan dan kesempurnaan. Yang keenam, menganalisis prinsip pengkarya yang seharusnya mengistikmalkan diri. Dan yang terakhir, mengenal pasti prinsip khalayak yang bertujuan memupuk diri menjadi insan kamil. Bertitik tolak daripada itu, kami telah menggunakan metodologi kajian yang dikenali juga sebagai kaedah kajian dalam menyiapkan tugasan ini. Misalnya, kami telah menggunakan kaedah kepustakaan di mana kami bertiga telah mengunjungi perpustakaan Tuanku Bainun untuk mendapatkan maklumat berkenaan teori ini. Di samping itu, kami juga telah menggunakan kaedah melayari internet. Umum mengetahui bahawa kaedah melayari internet adalah kaedah yang sangat mudah untuk kami mendapatkan maklumat tambahan. Seterusnya, saya beralih kepada slide iaitu sorotan literatur. Sorotan literatur ini telah berfokuskan kepada kajian lepas berkaitan dengan teori takmilah. Terdapat beberapa tokoh yang telah kami temui untuk mengukuhkan teori takmilah ini. Yang pertama adalah Nordin Muhammad pada tahun 1997 menggunakan teori takmilah untuk melihat sejauh mana penerapan nilai-nilai Islam berjaya diterapkan oleh Shahnun Ahmad dalam novelnya. Yang kedua,
Rahman Mat pada tahun 1997 juga telah menyatakan bahawa apabila kita ingin membangunkan masyarakat Islam melalui sastra Islam, maka kita perlu berada di atas pengetahuan keislaman. Yang ketiga, Rose Zakaria iaitu pada tahun 2002 telah menyentuh tentang aspek nafsu yang menggunakan teori takmilah sebagai landasan kajian yang berjudul Martabat Nafsu dalam novel Shahnun Ahmad. Dan yang terakhir, Hashim Awang dalam Kamariah Kamarudin pada tahun 2011 menjelaskan bahawa manusia berusaha ke arah melakukan kreativiti yang dapat mencapai taraf kesempurnaan, iaitu taraf yang padanya terkandung segala nilai ketinggian, keindahan, kebaikan dan kebenaran, biarpun tidak setepat atau sesempurna seperti sifat dan kreativiti Allah. Seterusnya ialah analisis dan perbincangan prinsip-prinsip takmilah. Prinsip pertama ialah prinsip kerasulan yang bersifat kamal, iaitu sempurna. Hubungan dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan kamal, sempurna dan jamal, keindahan. Kedua-dua sifat ini mempunyai hubungan yang erat yang dapat menghubungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia. Penelitian sifat kamal dan jamal dilihat melalui kewujudan manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik kejadian. Berdasarkan proses penciptaan manusia dan kejadian alam melalui sifat kamal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah menyerlah sifat jamalnya. Oleh itu, Syafi'i mengasaskan bahawa melalui rangka teori yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sastra dilihat tidak asing daripada Islam tetapi ia mencerminkan kesyumulan Islam. Seterusnya, prinsip kedua iaitu prinsip kerasulan sebagai insan kamil, iaitu sempurna. Pemilikan sifat kamil yang ada pada pribadi Rasulullah SAW tersebut mempunyai pertalian dengan istilah sifat kamal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang maha sempurna. Dalam falsafah pemikiran Islam, terdapat 3 konsep ideal keinsanan iaitu insan kamil, insan khalifah dan insan rabbani. Insan khalifah merujuk kepada kemampuan insan menjadi pemimpin di bumi Allah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai khalifah. Konsep kedua ialah insan rabbani yang merujuk kepada pengabdian diri dan rohani manusia kepada Allah dengan khusyuk. Konsep ketiga iaitu insan kamil pula merujuk kepada gabungan antara insan khalifah dan rabbani kerana insan kamil mampu menampilkan kemurnian akhlak dan merupakan tahap tertinggi kedudukan manusia di dunia. Seterusnya, prinsip ketiga iaitu prinsip keislaman yang bersifat akmal, iaitu sempurna. Syafi'i Abu Bakar dalam Adnan Ahmad 2009 menjelaskan bahawa Islam merupakan agama yang sempurna dan mampu menyempurnakan segala aspek kehidupan manusia termasuk aspek bersastra. Karya sastra seharusnya bersandarkan Al-Quran dan hadis kerana ia memainkan peranan dalam mendidik individu dan masyarakat mempraktikkan ajaran Islam. Karya yang baik mempunyai sifat agama Islam yang sempurna dan membawa masyarakat ke arah kebaikan dengan meningkatkan keimanan serta ketakwaan melalui karyanya. Akidah dan syariat memainkan peranan penting dalam melahirkan nilai keisanan dalam diri seseorang. Dengan konsep akidah dan syariat, lengkap konsep kesempurnaan Islam yang diredai Allah. Manakala prinsip yang keempat iaitu prinsip ilmu dengan sastra yang bersifat takmilah. Syafi'i menghujahkan keperluan ilmu dengan sastra yang menjadikan teori takmilah sebagai teori yang saling melengkapkan, iaitu takamul. Menurut Syafi'i, konsep ini mempunyai hubungan antara ilmu dengan sastra yang melibatkan akal dan hati. Oleh yang demikian, perkara ini membuktikan bahawa sastra bersifat takamul terhadap ilmu, manakala ilmu pula bersifat takamul terhadap sastra. Melalui karya sastra, prinsip keempat ini boleh diaplikasikan dalam teks yang mempertautkan hubungan ilmu dan sastra yang mengarah kepada kesempurnaan. Prinsip kelima pula iaitu prinsip sastra sendiri yang bersifat estetik dan bersifat takmilah, iaitu sempurna dan menyempurnakan. Teori takmilah yang dikemukakan oleh Syafi'i membawa penelitian terhadap ciri estetik yang menjadi sesebuah karya itu bersifat takmilah.
Ciri estetik dalam konteks Islam menonjolkan tahap keprihatinan manusia meneliti alam dan kehidupan ini untuk diaplikasikan dalam karya. Karya dilihat melalui kandungannya yang bercirikan lahiriah, iaitu yang mengandungi teknik penciptaan sesebuah karya seperti bentuk, struktur, plot, watak, bahasa, diksi, nada, stilistik, rima, matra, suku kata, asonansi dan aliterasi. Maknawi pula iaitu yang mengandungi isi, tema, idea, mesej, sudut pandangan, nilai, simbol, metafora, simili dan sebagainya. Prinsip keenam pula ialah prinsip pada pengkarya yang seharusnya mengistikmalkan diri iaitu menyempurnakan. Syafi'i telah mengajukan keperluan bagi mengistikmalkan iaitu menyempurnakan diri dengan ilmu untuk menghasilkan sebuah karya yang sempurna. Pengkarya dalam konteks teori ini menyorot kemampuan karya yang dihasilkan benar-benar berunsurkan Islam, berlandaskan ilmu keislaman dan ilmu kesusastraan yang dimiliki oleh penulis untuk diaplikasikan dalam karyanya. Prinsip ini boleh digunakan pengkaji terhadap karya sastra yang mempamerkan penulisnya membawa sudut pandang, nilai dan amanat, latar, pengaruh dan budaya dalam karyanya. Oleh itu, prinsip ini dapat digunakan dalam karya sastra yang membawa nilai Islam atau mesej tentang keagamaan. Manakala prinsip terakhir ialah prinsip khalayat bertujuan memupuk mereka ke arah insan kamil iaitu sempurna. Teori takmilah menampilkan hubungan khalayat dengan pembaca ke arah membentuk insan kamil menerusi hasil karya yang bersifat takmilah. Khalayat dalam konteks teori ini merupakan sambutan pembaca atau pengkaji kepada sesebuah karya sastra yang dikemukakan oleh seseorang penulis dengan nilai-nilai kebaikan yang mencorakkan ke arah keinsafan. Penguasaan ilmu berkaitan Islam dan sastra juga dituntut ke atas setiap individu dan setiap jemaah bagi memperkukuhkan prasyarat teori takmilah yang memerlukan kesepaduan antara khalayak dengan ilmu yang memupuk mereka ke arah insan kamil. Teori takmilah ini juga meliputi makna yang tersirat supaya khalayak benar-benar menikmati nilai kebaikan dan kemurnian sebagai iktibar atau contoh dalam hidup mereka. Seterusnya, pembentangan diteruskan lagi dengan dapatan kajian. Melalui dapatan kajian ini, pengkaji dapat membezakan setiap prinsip yang terkandung dalam teori takmilah. Meskipun teori ini mempunyai 7 prinsip yang berbeza. Selain itu, sandaran pengkaryaan mengikut teori takmilah ialah tauhid di mana karya dan khalayak tidak boleh memisahkan diri dari lingkungannya, syariat Allah SWT dan Rasulnya. Seterusnya, karya dalam sudut takmilah mestinya sebuah karya yang berjaya menjalinkan satu rangkaian hubungan iman di antara pengkarya dan khalayak kepada Allah. Rumusan kajian ini ialah teori takmilah diperkenalkan oleh Syafi'i Abu Bakar yang telah mengutarakan konsep teori pengindahan dan penyempurnaan dalam rangka tauhid berdasarkan kepada 7 prinsip yang bertunjangkan sifat kamil iaitu kesempurnaan Allah SWT dan Al-Kamil Rasulullah SAW dalam membina karya berunsurkan Islam. Dengan penerapan unsur-unsur keislaman tersebut, dapat membimbing dan membentuk diri pembaca menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim yang bersifat kamil. Rujukan yang kami gunakan dalam membuat kajian teori takmilah ialah yang pertama, buku Intisari Teori Barat dan Malaysia yang ditulis oleh Abdul Halim Ali pada tahun 2018. Seterusnya, kami juga menggunakan buku Teori Takmilah Perluasan dan Pentafsiran yang juga ditulis oleh Abdul Halim Ali pada tahun 2014.
Manakala rujukan ketiga dan keempat kami menggunakan buku Manusia dan Islam jilid 2 dan 3 yang ditulis oleh Harun Din. Rujukan kelima pula ialah kami menggunakan kritikan kesusastraan, teori dan penulisan yang ditulis oleh Hashim Awan pada tahun 1988. Kami juga menggunakan banyak lagi rujukan bagi menyelesaikan kajian kami mengenai teori takmilah ini. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.